Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tips Bro Wan. Okey, bersama anda hari ini Bro Wan sendiri. Okey, hari ini Abang Wan nak bagi tips ke anda semua, tips macam mana untuk mulakan bisnes online daripada kosong ke RM30,000. Okey, bagi siapa-siapa yang dah dapat RM30,000, boleh tonton video ini dan jadikan reference. Mana tahu ada lagi yang anda tak buat lagi. Okey, tanpa kita melengahkan masa, jom check it out. Okey, kita pergi kepada cara untuk mendapatkan jualan RM30,000 yang pertama. Okey, bagi siapa-siapa, macam orang cakap tadi, bagi siapa-siapa yang dah pun mendapat RM30,000 yang pertama, boleh jadikan video ini sebagai references. Boleh tengok yang mana anda belum buat dan anda boleh tambah baik. Okey, bagi siapa-siapa yang belum mendapat RM30,000 yang pertama ataupun masih baru untuk menceburi bidang perniagaan, boleh tonton video ni sampai habis, jangan skip. Okey. Dalam video ni, Abang Wan nak ceritakan daripada A to Z. Abang Wan nak beritahu daripada A to Z. Apa yang perlu. Okey, ramai orang yang skip. Ramai orang yang masuk bidang perniagaan ni, dia skip dan akhirnya perniagaan dia tumbang. Okey, dengan ini Abang Wan nak tunjukkan kepada anda semua step by step apa yang kita perlu tahu dahulu. Jadi, oleh sebabkan kalau Abang Wan nak ceritakan semua dalam satu video, dia akan menjadi sangat panjang. Jadi, Abang Wan akan pecahkan kepada beberapa volume. Jadinya, jangan lupa like dan subscribe. Jangan terlepas apabila Abang Wan upload next volume. Okey? Kita pergi kepada yang pertama. Okey, apa yang kita perlu tahu sebelum kita memulakan bisnes? Okey, apa yang kita perlu tahu dahulu? Kenapa Abang Wan tanya soalan ni? Sebabnya ramai orang yang menceburi bidang bisnes ni, dia just, orang kata apa? Caca marba. Okey, tanpa tahu hala tuju, tanpa tahu apa yang dia nak buat. Last kali, dia akan membazir duit dan akhirnya perniagaan dia pun terkubur. Okey, ini adalah 4 perkara yang Abang Wan nak beritahu. Ada 4 perkara di mana seseorang businessman perlu tahu sebelum mereka memulakan sesuatu perniagaan. Okey, yang pertama adalah sasaran pelanggan. Okey, kita kena ikut step by step, jangan skip. Kita kena ikut step by step. Yang pertama adalah kita kena tahu dulu sasaran pelanggan kita itu. Okey, sebelum ada produk Abang Wan cerita ni sebelum kita ada produk. Sebelum kita ada produk ataupun sebelum kita nak mengeluarkan sesuatu produk, kita kena tahu dahulu sasaran pelanggan kita. Okey, jangan kita terus keluarkan produk dahulu baru kita fikir pasal sasaran pelanggan. Tak boleh. Kita kena fikir sasaran pelanggan kita dahulu. Sasaran pelanggan kita ni termasuklah umur, kepada siapa kita nak target, daripada budak remaja ataupun kepada golongan pertengahan ataupun kepada golongan yang berumur. Sebagai contoh, kalau nak jual ubat-ubat sakit urat, mungkin kepada golongan-golongan yang dah berumur. Okey, kita nak jual something kan. Okey, kita nak jual kepada golongan pertengahan. Okey, kita target kepada golongan pertengahan. Jadi kita keluarkan produk untuk golongan pertengahan. Macam itu. Jadi apa yang penting adalah sasaran pelanggan dahulu. Tak semestinya umur. Kita juga kena boleh pecahkan sasaran pelanggan ini kepada beberapa lagi benda. Contoh marital status, okey, taraf perkahwinan. Mungkin juga kita boleh target kepada pekerjaan. Itu adalah sasaran pelanggan. Abang Wan akan pergi kepada sasaran pelanggan ini dengan lebih detail dalam video volume 1 ini. Okey, jadi jangan skip. Teruskan menonton. Sambil-sambil tu boleh like dan subscribe. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah winning product. Okey, macam mana kita nak cari winning product? Untuk dapatkan winning product memang tak ada cara lain. Memang kita kena buat market research. Okey, market research ni terdapat di pelbagai-bagai platform yang sedia ada. Okey, Abang bagi contoh. Kita boleh buat market research di Lazada. Kita boleh buat market research di Shopee. Kita boleh buat market research di FB. Okey, dekat Lazada dan Shopee kita boleh tengok berapa jualan sebulan sesuatu produk itu. Maka kita tahu yang produk-produk itu ada demand. Okey, untuk buat market research bukan sekadar jualan semata-mata, yang kita perlu tahu berapakah harga yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing kita. Okey, kita pun kena tahu berapa harga jualan mereka, apa yang mereka bagi kepada customer. Sebagai contoh mungkin ada free gift dan sebagainya, yang tu pun kita kena ambil tahu. Maksudnya kita kena ambil tahu tentang pesaing kita juga. Okey, next adalah kelebihan produk. Okey, apabila kita dah dapat sesuatu produk itu, kita kena kaji. Okey, produk yang kita nak jual ni apa kelebihan dia? Okey, sebagai contoh, okey, produk ni lebih bagus daripada produk B. Okey, produk B kenapa dia tak bagus? Apa yang lebihnya produk kita berbanding dengan produk B?
Okey, mungkin sebab kita bagi free shipping. Okey, mungkin sebab kita bagi free gift. Mungkin sebab dia punya function dia berbeza. Mungkin macam itu. Jadi itu adalah kelebihan produk. Dan last sekali baru kita boleh tentukan harga. Sebab ramai orang salah. Mereka lebih kepada nak bersaing melalui harga. Okey, sebenarnya salah. Kita tidak boleh bersaing melalui harga. Sebab dia akan dropkan value barang-barang dan dia akan menyebabkan ramai orang gulung tikar. Okey? Anda sendiri pun kalau anda jual dengan terlalu murah, mungkin margin tu tak kena dengan anda. Anda mungkin rasa anda jual banyak tapi sebenarnya duit tak ada dalam bank. Dan tu ramai orang yang masuk dalam bisnes ni bukan menambahkan income tapi menambahkan hutang. Disebabkan oleh mereka tidak ikut step by step ini. Okey, untuk tahu harga jualan, kita mesti tahu kira-kira dahulu. Okey, untuk kira-kira tu Abawan akan pergi dengan lebih dalam. Jadi, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Supaya tidak terlepas volume-volume yang seterusnya. Abawan akan go detail untuk setiap satu apa yang Abawan tuliskan di sini. Okey? Okey, yang pertama, untuk video volume 1 ni Abawan lebih menjurus kepada sasaran pelanggan. Okey, perkara yang paling penting sekali adalah sasaran pelanggan. Okey, Abawan suka bahagikan kepada dua dulu, iaitu masalah dan impian. Yang ini adalah yang paling utama dalam sasaran pelanggan. Untuk kita tentukan sasaran pelanggan kita, kita mesti tahu dulu apakah masalah yang kita cuba selesaikan ataupun apakah impian yang kita cuba penuhi. Okey, ramai orang yang macam Abawan cakap tadi, dia lebih kepada pergi cari produk terus try jual. Salah. Sebenarnya kita kena fikir dulu, apakah masalah yang kita hendak selesaikan? Apakah impian yang kita hendak tunaikan? Sebab takkan ada produk dekat luar sana tanpa ada masalah ataupun tanpa impian. Abang bagi contoh Okey, kerusi. Kenapa kita ada kerusi? Masalah dia adalah takkan orang nak berdiri saja, lengah kan? Okey, sakit-sakit badan kalau kita asyik berdiri. Okey, jadi orang mencipta kerusi untuk kita boleh duduk. Sama juga, kenapa ada orang lagi pakai kereta Ferrari ataupun pakai kereta Porsche sedangkan kereta itu mahal. Okey, kereta itu mahal bukan disebabkan oleh masalah. Sebab kalau masalah, ada kereta lain yang lebih murah. Tapi sebab apa? Sebab impian. Okey? Jadi kat situ, kita mesti tentukan dulu masalah dan impian. Kerana ini akan berkaitan, dia akan berkait dengan copywriting anda nanti. Okey? Copywriting Abawan akan ajar dalam volume yang seterusnya. Jadi, jangan lupa Abawan cakap, like dan subscribe. Okey? Masalah dan impian. Balik semula kepada tadi Masalah dan impian. Tentukan dulu masalah. Okey, contoh kepada ejen insurans kat luar sana. Okey, masalah apa yang cuba diselesaikan? Okey, masalah dia mungkin contoh mungkin ketidakcukupan wang untuk membayar yuran perubatan dan sebagainya lah. Itu adalah masalah anda lah. Masalah yang anda boleh tekankan kepada satu-satu produk itu. Okey, impian macam cakap tadi, okey, mungkin ada orang yang suka beli benda mahal tapi dia nak yang berjenama. Contoh macam Hermes, Chanel dan sebagainya kan. Okey, jadi itu adalah untuk tunaikan impian. Okey, dua perkara penting dalam sasaran pelanggan adalah masalah dan impian. Okey, bila kita dah dapat masalah atau impian yang kita hendak tunaikan, okey, jadi kita pergi kepada yang lebih detail iaitu umur, lokasi, pekerjaan, status dan jantina. Okey, yang ini lebih kepada mungkin ada satu-satu produk tu mungkin tak semua yang akan ada. Dekat sini mungkin ada jantina mungkin tak kisah, status perkahwinan mungkin tak kisah, betul. Okey, tapi the majority is with this lah. Macam yang Abawan tulis dekat slide ni. Okey. Yang ini adalah apa-apa yang anda semua boleh fikirkan tentang sasaran pelanggan anda tadi. Okey, yang pertama, anda kena tahu masalah apa yang anda nak selesaikan atau impian yang anda nak tunaikan. Yang kedua, okey, anda pergi kepada, okey, untuk masalah ini, golongan-golongan berumur macam mana yang biasa mempunyai masalah sedemikian. Okey, sebagai contoh, ada certain company yang jual baju tanpa gosok. Okey, baju tanpa gosok. Golongan yang macam mana yang tak nak gosok baju? Okey, kita kena tahu range umur berapa. Mungkin orang-orang yang bekerja, betul? Orang-orang yang bekerja yang tidak, golongan-golongan yang bekerja ni dia mungkin tak ada masa untuk menggosok baju. Okey, jadi umur berapakah golongan-golongan tersebut? Okey, mungkin kalau kanak-kanak, kalau remaja kan, 20-an ke 25, mungkin tidak memakai baju-baju macam tu ataupun tudung-tudung macam tu, ataupun produk-produk kesihatan kata untuk orang-orang yang berumur.
Jadi mungkin dia orang tak kita tak boleh kita punya sasaran target tu tidaklah kepada orang-orang yang berumur 20 hingga 30 tahun, betul? Jadi kita perlu tetapkan sasaran umur itu dahulu. Okey, next kita pergi kepada lokasi. Lokasi ni juga, okey, kita nak tentukan orang yang mana yang biasa membeli. Sebagai contoh, bagi siapa-siapa yang dah ada database pelanggan sebelum ini, dia ada advantage kat sini lah kerana dia dah tahu dah lokasi-lokasi customer yang selalu membeli dengan dia. Jadi dia just target kepada lokasi-lokasi itu sahaja. Okey, bagi sesiapa yang belum lagi ada, Abang Wan nak targetkan kat sini, nak tekankan kat sini, target kepada bandar-bandar utama dahulu. Okey, bagi siapa-siapa yang baru mula, jadi tak ada banyak duit untuk spend untuk iklan. Jadi target barang-barang anda itu kepada lokasi-lokasi yang ada high demand ataupun orang kata apa, ada kuasa membeli. Sebagai contoh di bandar-bandar besar lah, bandar-bandar utama. Okey, di KL saja pun dah ada banyak bandar besar kan. Di Selangor pun dah ada banyak-banyak bandar besar. Okey, boleh tetapkan itu sebagai target lokasi anda. Okey, yang ketiga adalah pekerjaan. Macam tadi Abang ada bagi contoh tadi kan. Okey, orang nak pergi bekerja dan sebagainya lah. Okey, orang bekerja sektor apa? Orang yang bekerja macam mana yang selalu gunakan produk ini? Orang yang bekerja swasta, kerajaan, kementerian apa, macam itulah biasanya cara-cara kita menentukan untuk sektor pekerjaan ni. Okey, next adalah status. Status ni adalah lebih kepada status perkahwinan lah. Okey, status perkahwinan. Mungkin kita nak jual barang yang khas untuk orang-orang yang dah berkahwin saja. Jadi kita kena tentukan. Kita tak boleh tunjukkan iklan-iklan kita nanti kepada iklan dan copywriting lah. Iklan dan copywriting kita tujukan kepada orang-orang yang bujang. Jadi tak kena. Jadi kita kena tentukan dulu status dia apa. Okey, next adalah jantina. Okey, jantina yang terakhir ni adalah jantina. Yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 yang paling penting. Jantina ni kita perlu tentukan. Sebagai contoh, anda jual baju kurung. Takkan anda nak jual untuk lelaki kan? Mestilah untuk perempuan. Okey, kita kena target dulu kepada siapa yang kita nak jual. Okey, mungkin Abang Wan nak buat satu produk yang untuk Abang Wan jual dekat golongan-golongan lelaki kata. Okey, jadi lepas ni Abang Wan akan target barang-barang, Abang Wan akan cari barang-barang yang berkaitan dengan lelaki. Kalau Abang Wan rasa Abang Wan nak jual untuk wanita sahaja. Jadi Abang Wan pun akan buat research tentang barang-barang wanita. Kalau untuk lelaki dan wanita, kita akan buat research untuk barang-barang apa yang lelaki dan wanita suka. Okey, itu yang paling penting. Okey, next kita pergi kepada point yang kedua dalam tangga tadi. Okey, kita pergi tangga tadi. Okey, tangga tadi yang kedua adalah winning product. Okey, winning product kita kena buat market research. Okey, itu Abang tulis besar. Kita kena buat market research. Okey, macam mana kita nak buat market research? Okey, yang pertama kita kena cari barang-barang yang ada demand. Okey, macam mana kita nak tahu barang itu ada demand? Okey, barang yang ada demand, mestilah kita kena kaji dekat platform-platform yang sedia ada. Sebagai contoh, macam orang beritahu tadi, masih di permulaan tadi, Shopee, Lazada, Facebook, IG dan sebagainya lah. Okey, dekat sana anda boleh tengok berapa jualan bulanan dia kan, berapa harga dia jual dan sebagainya. Okey, selepas anda dah tahu barang apa yang banyak demand, tapi mestilah berkait dengan perkara yang pertama tadi, sasaran tadi. Okey, sebagai contoh kita tadi target dekat sasaran tadi, kita target umur pertengahan 30 hingga 44. Okey, status perkahwinan dah berkahwin. Okey, dan kita target tadi jantina adalah perempuan. Okey, mungkin kita nak jual baju kurung, katakanlah baju kurung. Okey, jadi kita cari baju-baju kurung yang pattern macam mana yang ada demand. Okey, yang ada demand untuk golongan-golongan ini. Okey, jadi kita tengok corak-corak yang berkaitan dengan umur tersebut. Okey, lepas itu kita tahu harga dia. Okey, kita kaji pesaing yang ada kat sana. Okey, dia orang biasa jual harga berapa. Jangan tengok kepada satu company saja. Tengok kepada 2, 3 company, 4, 5 lagi bagus. Makin banyak anda kaji produk pesaing, makin tinggilah peluang anda untuk berjaya. Sebab anda akan tahu berapa range harga mereka bagi dan apa mereka bagi untuk sebagai added value kepada barang-barang mereka. Dan anda nak tambah baik supaya barang anda tu boleh dijual nanti. Okey, anda boleh letakkan added value yang berlainan. Okey, next, yang ketiga adalah kita ambil stok
dalam kuantiti yang kecil. Ataupun bagi siapa-siapa yang buat sendiri produk, buat sendiri dulu dalam kuantiti yang kecil. Mungkin pelbagaikan dulu. Contoh macam baju kurung, mungkin kita buat 3 design 20 helai. Okey, 3 design 20 helai setiap design tu. Lepas tu kita try buat iklan dulu dan kita tengok yang mana yang ada demand, yang mana yang ada jualan. Maksudnya kita dah jumpa winning product kita. Bila dah jumpa winning product kita, kita just focus on that particular design. Okey? Faham semua? Abang harap faham lah. Okey, jangan kira dalam bisnes ni memang kita kena invest. Jangan takut untuk kita invest. Kalau kita tidak invest, kita tak akan dapat ke mana-mana. Okey? Pernah mentor abang cakap, kita mestilah laburkan duit untuk dapatkan duit. Kalau kita tidak laburkan duit, kita tak akan dapat duit. Jadi, laburkan dulu. Try dulu. Buat market research. Barulah kita jumpa winning product and then kita kutip balik apa yang kita dah laburkan. Okay? Okay, kita pergi kepada yang tadi, kelebihan produk. Buat pergi detail sikit untuk kelebihan produk. Contoh untuk pakaian. Okay, pakaian, kelebihan produk kita mesti tidak panas, tidak perlu gosok, apa lagi, lembut, tidak mudah kedut. Mungkin itu adalah kelebihan produk. Itu adalah just ideas. Okay. Untuk servis pula, mungkin servis ni bagi perkhidmatan terus ke rumah. Okay, servis orang lain tak buat perkhidmatan terus ke rumah, tapi kita buat perkhidmatan terus ke rumah. Sebagai contoh, nak cuci cushion. Cuci cushion tak perlu hantar kereta dekat kedai. Kita akan pergi ke rumah. Jadi anda boleh tambah added value kat situ. Jadi anda boleh naikkan sedikit harga. Sebab customer ni biasanya mereka akan membeli ataupun melanggan servis kita kalau mereka rasa mereka dapat nilai yang lebih berbanding harga. Okey, mereka tak pandang sangat harga, mereka lebih kepada nilai. Kalau murah, memang murah lah. Kalau harga dia mahal tapi nilai dia sama 2 kali ganda, macam dia dapat 2 kali ganda daripada nilai yang dia bayar, dia akan beli. Itu adalah orang kata apa, pelanggan yang berkualiti. Kita nak cari pelanggan yang berkualiti itulah. Jadi kita kena buat tapisan-tapisan macam ni. Okey, mungkin kita nak buat kita nak buat servis. Servis ni kita tambah dengan servis ni tanpa ada kos tambahan. Mungkin itu adalah kelebihan produk kita, tapi pada masa yang sama kita dah tambah dah sebenarnya ke dalam harga itu. Okey, faham Okey, dari sudut umum pula, biasa orang buat lah. Free postage, free gift, buy one free one, lucky draw dan sebagainya lah. Itu adalah the ideas, some ideas untuk kita tambahkan added value kepada barang produk yang kita dah dapat tadi. Okay, next adalah cost structure. Okay, abang bagi include dalam volume ni cost structure dia sekali dengan cara-cara untuk kira cost structure ni. Okay, untuk kita dapatkan harga jualan, ramai orang yang salah sebenarnya. Ramai yang salah, dia just kira sampailah harga untung kasar. Okey, sebenarnya bukan itu. Apabila kita tambah added value kepada barang-barang kita, contoh free shipping ataupun kita nak bagi free gift ke, kita kena kira balik cost structure kita itu untuk masukkan harga-harga baru, harga-harga tambahan. Macam tu cara dia. Okey, sebagai contoh seperti yang tertera dekat skrin ni. Okey, cost structure, harga kos barang jualan. Contoh, harga kos barang jualan adalah RM70. RM70. Harga yang kita jual adalah RM120. Maka secara automatiknya untung kasar yang kita dapat 120 tolak 70 sama dengan RM50. Okey, ramai orang yang berhenti di setakat ini Ramai orang yang berhenti setakat ini. Sebab itulah bila dia orang bagi free gift, bagi free shipping dan sebagainya, bila dia cukup bulan dia orang rasa macam banyak dia orang jual. Tapi at the end duit tak ada. Sebab inilah. Okey, kita kena kira juga, okey, kalau kita bagi free gift pula, minta maaf. Kita bagi free shipping, okey, postage kita kena kira. Okey, katakanlah kat sini postage RM8. So RM8 kena masuklah. RM8, lepas tu kos iklan kita kena letak juga. Ramai yang tak letak kos iklan di dalam harga. Okey, dalam harga jualan. Bila dia tak letak kos iklan di dalam harga jualan, bila satu-satu hari tu katakanlah tak semua setiap hari harga dia murah kan. Kadang-kadang mungkin iklan kita mahal. Jadi kita tak ada yang backup. Okey. Lepas tu kita rugi. Jadi kena letakkan
paling minimum kita boleh letak berapa. Okey, contoh kos iklan kat sini abang Wan letak RM10. Okey. Okey, next upah sendiri. Ramai orang baru yang bermula tanpa modal tak besar, jadi diorang nak ambil gaji. Dia akan jadi masalah nanti sebab sale masih belum banyak. Lepas tu nak bayar gaji lagi. Jadinya macam ni. Abang bagi tips bagi orang-orang baru yang baru nak menceburi bidang perniagaan. Apabila anda jual sesuatu barang, okey, anda ambil upah sendiri. Okey, anda ambil upah sendiri. Upah sendiri itu ibaratnya gaji untuk anda lah bagi permulaan. Bagi siapa-siapa yang dah memang ada modal besar untuk running the business, tak ada masalah lah. Okey, contoh kat sini abang letak upah sendiri untuk setiap helai atau pieces kita ambil RM5. Macam tu. Maksudnya itu adalah gaji kita lah nanti. Okey, semakin banyak kita jual, semakin banyaklah gaji kita. Macam tu. Okey, next kalau kita ada team. Contoh kita ada team yang buat sale. Jadi kita berjanji dengan mereka semua, okey katakanlah kita kalau dapat 10 sale, kita akan bagi commission. Okey, commission berapa kan? Okey, yang tu anda tentukan sendirilah. Contoh kat sini abang letak untuk commission ni RM3 untuk setiap satu. Okey, kalau tak tercapai, maksudnya RM3 tu dapat kat company lah. Kalau tercapai, ini adalah duit commission yang perlu anda bayar kepada mereka. Dah include dalam harga. Jadi, tak payah pening-pening dah. Okey, next adalah lain-lain. Okey, kat bawah ni adalah lain-lain. Lain-lain kenapa abang letak lain-lain? Okey, contohlah kalau kita ada jual barang tu ada yang defect. Tak semua akan defect. Contoh dalam 50 mungkin ada satu defect kan? Okey, jadinya yang inilah yang akan cover kos-kos itu. Maksudnya setiap helai, setiap pieces atau helai tu kita dah letak RM5. Jadinya kalau satu saja rosak pun dah cukup dah untuk cover. Macam tu. Jadi untung bersih dia untuk kita kira adalah tadi untung kasar RM50. Tambah dengan tambahan ni lah added value ni, postage, kos iklan, upah sendiri, commission dan lain, jadi RM31. Okey, kalau anda bagi free gift lagi, anda kena tambah kat sini lagi lah free gift, jadi anda akan bertambah lah kat kos yang kat bawah ni. Okey, maka jadilah RM19. Jadi RM50 tadi tu jadi 19. Nampak kecil kan? Itulah dia. Untung bersih tak semestinya besar. Tapi ramai waktu sekarang ni kena main kuantiti. Kita tidak boleh lagi bermain macam dulu main harga, kita kena banyakkan bermain kuantiti. Jadi sebab tu kata 19. Okey, kalau kita nak dapatkan RM30,000 so kita kena bahagikan dengan RM19. So kita kena jual 1579 pieces dalam masa 1 bulan. Okey, 1579 pieces. Okey, banyaknya abang Wan. Okey, memang nampak banyak. Tapi kita kena buat target. Target ni by hari. Okey, so kita kena bahagikan 1579 pieces itu kepada bahagikan dengan 30 hari. So kita akan dapat dalam 53 pieces sehari. Jadi itu dah target anda hari-hari untuk dapatkan. Ianya tidak mustahil kalau anda boleh buat target audience tadi. Kita dah tentukan target audience yang tepat. Okey, kita dah ada target audience yang tepat. Okey, kita tahu cara nak buat ads dan sebagainya yang lebih menarik, cara nak buat copywriting yang lebih tertarik, cara nak buat gambar ataupun video yang boleh menarik perhatian orang. Itu akan meningkatkan lagi sale anda. Okey, itu saja untuk video kali ini. Abang Wan akan sambung video ini untuk volume 2 nanti. Kita akan belajar tentang marketing funnel pula. Okey, itu sahaja daripada Abang Wan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.